berada dalam majlis-majlis ilmu yang macam ni, kita harap daripada Allah SWT agar diberikan hidayah kepada kita untuk kita sama-sama kekal dan tetap di atas landasan syarak yang betul, seperti mana yang diajarkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, dan apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Hari ini kita masuk ke hadis yang ke-43, 42 dekat kitab Hidayah. Hadis yang ke-43, dan kita masih lagi berada di dalam bab ataupun bahagian yang menyatakan tentang zikir-zikir yang kita baca bila mana kita bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Dan bila saya tengok-tengok balik dalam sehari dua ni, saya baca bukanlah sehari dua, maksudnya dalam semalam saya baca balik tengok, memang zikir-zikir bangun daripada tidur ini dia termasuklah zikir itu bila kita bangun dari tidur waktu malam, masa kita nak buat qiyamul lail. Bukan hanya terpakai untuk kita bangun tidur masa untuk solat subuh. Jadi bila bangun sahaja daripada tidur, dah itu ada yang tanya boleh tak baca belah siang. Secara zahirnya daripada dalil-dalil yang kita tengok, dia tidak ada halangan untuk kita baca walaupun di siang hari. Cumanya tidak adalah pensyariatan bila kita bangun tidur dari siang hari itu dia bangun nak kena solat tahajud dan sebagainya. Cumanya boleh, tak ada masalah mengikut kaedah dan konsep yang kita tengok daripada bacaan-bacaan zikir itu, memberikan kita i'tibar daripada tidurnya kita itu dan dibangkit dan dijagakan balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan amal saleh, insya-Allah. Hadis yang ke-42 ini, وروينا في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هب من الليل كبر 10 وحمد 10 وقال سبحان الله وبحمده 10 وقال سبحان القدوس 10 واستغفر 10 وهلل 10 ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة 10 ثم يفتتح الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قولها هب أي استيقظ. Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, maka Aisyah berkata, kami meriwayatkan dalam Sunan Abi Daud melalui jalan periwayatan Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Aisyah ini adalah satu figura besar di dalam orang kata apa, periwayatan hadis yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dari segi hukumnya, dari segi keadaan realitinya, Aisyah lebih banyak berada dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Maka segala perkara yang berkaitan dengan urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinteraksi di dalam rumah, ia banyak diriwayatkan oleh Aisyah dan juga beberapa orang isteri Nabi Muhammad SAW yang lain juga, tetapi banyaknya datang daripada Aisyah lah, sebab Aisyah yang awal dikahwini oleh Nabi Muhammad SAW selepas kewafatan Khadijah binti Khuwailid. Dan Aisyah muda lagi, dan lama juga Aisyah bersama Aisyah sebelum Nabi kahwin dengan orang lain. Dan kalau mengikut Alhamdulillah kita Ahli Sunnah wal Jamaah mengambil dan menerima periwayatan yang diriwayat oleh Aisyah radhiyallahu anha, mengikut jalan riwayat yang sahih, berbeza dengan golongan Syiah yang mana mereka menolak semua riwayat Aisyah radhiyallahu anha untuk diambil pakai sebagai sumber perundangan di dalam mazhab mereka. Maka kalau kita tengoklah banyak mana hadis yang Aisyah riwayat tentang cara hidup Nabi, tentang perkara-perkara yang berkaitan berkaitan dengan hukum hakam juga, apa yang berlaku di hadapan mata para sahabat, apa yang berlaku di hadapan mata Aisyah di rumah, maka itulah yang menjadi sumber istinbat ataupun pengeluaran hukum syarak. Maka bagi orang Syiah, bila dia menolak sebahagian keseluruhan riwayat yang dibawa oleh Aisyah, maka dia seolah-olahnya telah menolak sebahagian besar juga
cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena bangga dan kita kena kuat dan yakin dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahawa kita mempunyai akidah dan susul galur kerangka pengamalan syarak yang betul. Okey. Alhamdulillah. Daripada Aisyah kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza habba min al-lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bila dia bangun, habba ni makna istaiqadha. Istaiqadha maknanya terjaga ataupun bangun dari tidur, tersedar dari tidur, apa yang dia buat? Itu sebab kata-kata kalau tengok kat sini, memang kita rasa kita tak pernah buat. Kita duk baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur sahaja. Termasuk saya juga mungkin. Maka dekat sana kita tengok dalam hadis ni, Nabi Aisyah bagi tahu Nabi ni sebenarnya bila bangun bukan baca doa pendek itu saja. Banyak lagi Nabi baca dan banyak bilangan yang Nabi baca. Apa yang Nabi baca bila dia bangun dari tidur, bila dia tersedar dari tidur? Kabbara ashran, dia bertakbir sebanyak 10 kali. Dia bertakbir sebanyak 10 kali. Nabi diriwayatkan, diceritakan tak ada disebut tentang Nabi menyebut takbir itu laju-laju ke apa ke. Bila sebut takbir, mengikut kaedah menyebut dengan lafaz yang betul. Orang Arab bila dia sebut Allahu Akbar, dia jelas sebab lidah Arab dah. Itu sebab kadang-kadang bila kita nak tiru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bila kita berzikir selepas sembahyang dan sebagainya, dia tak jadi macam orang Arab berzikir. Kita cakap Melayu mungkin boleh laju, tapi orang asing nak bercakap Melayu mungkin lajunya menjadi pelat dan tidak tepat. Jadi bila kita kata tentang berzikir, menyebut mengikut makhraj dan sebutan yang betul, kita kena buat cara yang betul. Kita tak boleh nak tiru kalau ada orang Arab mampu menyebut dengan laju tetapi makhrajnya betul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau kita sebut Allah, dia tak bunyi tu tak keluar, dia tak keluar. Kalau kita nak sebut laju-laju ataupun Allah Akbar, dia tak habis. Ataupun adalah beberapa isu yang berkaitan dengan lidah kita yang sebenarnya bukanlah lidah Arab. Maka bila sebut tentang zikir-zikir, sebutan zikir dan sebagainya, maka kita perlu meraihkan makhraj huruf, kita perlu meraihkan ketenangan dan hadirnya hati di dalam kita berzikir. Bila Nabi kata kabbara ashran, menyebut takbir sebanyak 10 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 10 kali. Wa hamida ashran, dan bertahmid, alhamdulillah, memuji Allah SWT 10 kali. Tahmid, hamida, hamida tahmidan, kabbara takbiran, wa hamida ashran, dan memuji Allah SWT sebanyak 10 kali. Wastaghfara ashran, dan meminta ampun daripada Allah SWT 10 kali. Saya tengok ramai angkat tangan. Boleh ke saya tengok apa dia ceritanya? Boleh tanya je sebelum saya habis terjemahan, takut lupa ke apa, boleh tanya, tak masalah. Puan Suraya, lagi siapa yang angkat tangan tadi? Ada soalan ke? Silap kot. Turun tangan balik perempuan, klik balik tapak tangan tu. Okey, mungkin tersilap kan. Okey. Tak apa, kalau macam tu saya rasa lebih baik kita letak dalam chat box. Nanti kalau saya berhenti sekejap ke, saya akan tengok melalui chat box sajalah, ruangan komen itu. Nanti kita tengok kat situ Okey. Wastaghfara ashran, dan meminta ampun daripada Allah SWT sebanyak 10 kali. Bila dekat sini, kalau kita tengok alhamdulillah tahmid, kabbara Allahu Akbar, wastaghfara astaghfirullah. Jadi itu lafaz yang biasa tersebut di dalam hadis. Wastaghfara ashran, minta ampun 10 kali. Wa halala ashran, la ilaha illallah, bertahlil sebanyak 10 kali. Cuba kita tengok berapa lama kita nak guna masa untuk kita baca sebanyak mana yang Nabi baca dan amalkan. Oh, saya terlangkau. Kabbara ashran wa hamida ashran, bertahmid alhamdulillah sebanyak 10 kali. Wa qala subhanallahi wa bihamdihi ashran, dan Nabi juga sebut subhanallah, maksudnya bertasbih dan bertahmid dalam dalam frasa yang sama sebanyak 10 kali. Subhanallahi wa bihamdihi ashran, sebanyak 10 kali. Wa qala subhanallah, maha suci Allah, yang maha suci, yang maha terbebas daripada segala kekurangan. Subhanal Quddus, maha suci Allah SWT yang maha suci.
Ashran juga 10 kali. Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus sebanyak 10 kali. Wastaghfara ashran, minta ampun juga sebanyak 10 kali. Wahallala ashran, dan bertahlil juga sebanyak 10 kali. Thumma qala, kemudian Nabi sebut apa? Nabi sebut Allahumma, ya wahai Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Ashran. Dan Nabi berdoa. Selepas Nabi berzikir, memuji Allah SWT, membalikkan dan memulangkan semua kebaikan dan kehebatan itu kepada Allah SWT, Nabi berdoa. Tengok, bangun tidur pun Nabi berdoa juga. Nabi kata, Allahumma, wahai ya Allah ya Tuhanku, Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya. Sesungguhnya aku meminta perlindungan daripada kamu, daripada segala kesempitan dunia, kesusahan, kesesakan, kesempitan dunia, dan kesempitan wa dhiq yaumil qiyamah, dan kesempitan hari kiamat. Sebanyak 10 kali juga, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiq yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiq yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiq yaumil qiyamah. Sebanyak 10 kali juga. Jadi ulama bilang-bilang, dia kata 70 kali. Perkiraannya adalah 70 kali. Maksudnya 7 jenis zikir sebanyak 10 kali. Tengok, takbir, tahmid, tasbih dengan takbir, tasbih dengan tahmid, lepas tu tasbih dengan taqdis, lepas tu istighfar, lepas tu tahlil, lepas tu doa. Ada 7 frasa. Zikir ada 6, doa ada 1 frasa. Jumlahnya 10 kali. Setiap satu, maka ulama kata 70 kali, menggambarkan banyaknya zikir yang Nabi buat ketika bangun dia dari tidur. Minta kita duduk kat dunia ni, sebenarnya saya selalu sebut, kita rasa banyak kesempitan dan kesusahan yang kita lalui. Kalau kita kira pun kita tak mampu nak kira. Tetapi banyak mana juga orang melalui kesusahan dan kesempitan. Dulu saya punya minat nak tengok dulu cerita, kalau dekat Malaysia ni, dalam TV3 tu dia Bersamamu. Saya suka tengok Bersamamu tu. Bukan sebab apa, kadang-kadang kita kena tengok untuk melahirkan rasa rendah diri kita, rasa lemahnya kita, rasa kebergantungan kita dengan Allah SWT bila kita bandingkan kehidupan kita yang Allah bagi, walaupun kita rasa susah dekat sana, ada lagi orang yang susah. Saya boleh kongsi dulu, saya orang susah. Duduk dekat kampung, pernah makan nasi dengan garam. Pernah makan nasi panas dengan margarin, ada masin-masin sikit makan. Pernah makan nasi panas dengan minyak lebihan goreng ikan, kan ada serbuk-serbuk ikan. Dan sebenarnya kadang-kadang dengan itu kita rasa kita dah susah. Ayah saya selalu sebut tentang bagaimana kehidupan orang-orang Melayu dulu masa zaman Jepun, makan ubi kayu, makan pisang rebus, nasi, nak dapat nasi 1 minggu tu, ya Allah, susahnya. Maka dengan itu kita melihat bahawa kesempitan yang Allah bagi kita dekat dunia ni, kalau tidak ada dengan kesabaran dan kekuatan yang Allah bagi dekat kita, maka kita mungkin akan tergelincir. Maka kita kena minta daripada Allah SWT. Sebab ramai je orang yang susah tergelincir, ramai juga orang yang senang tergelincir. Tetapi orang yang susah ini lebih senang untuk mereka rasa putus asa berbanding dengan orang yang diberi nikmat. Maka kita minta, sebab kita tak tahu sejauh mana kita mampu untuk bertahan apabila kita diuji dengan kesempitan dan kesusahan. Maka kita minta, kita doa daripada Allah Ta'ala. Sebab kita kena ingat, kadang-kadang kita lupa bahawa kita sabar, kita berjaya. Tanpa kita memulangkan sabar kita itu datang dari mana? Aku sabar, Alhamdulillah aku sabar. Tetapi kita memuji Allah Ta'ala, tetapi kita tak pulangkan, tak sampai pemulangan itu bahawa aku kuat ni, terima kasih ya Allah. Kita tak sampai, kadang-kadang tak sampai. Bagi yang sampai, Alhamdulillah. Tapi kita kena sampaikan bahawa dalam hati kita ni, bahawa kekuatan dan kesabaran yang Allah bagi dekat kita itu adalah di atas nikmat dan rahmat daripada dia juga. Sehinggalah kita mampu untuk melepasi, we are survive. Kita ni dah melepasi
kalau kita tulis balik daripada kita kecil, kita kena kutuk, kita kena bully ke, kalau lah kita dipinggirkan ke, kita didiskriminasi ke, kita dikutuk, kita dikecam, kita dihina, kita di macam-macam dalam waktu kita belajar, kita sekolah rendah, kita sekolah menengah, kita universiti, kita dalam alam pekerjaan, kita rasa kita ditindas, kita rasa kita ditekan, sehingga kita rasa kita hidup kita ni, kenapa aku macam ni? Sebenarnya walaupun kita rasa macam tu, alhamdulillah Allah bagi kita kekuatan dan kita sampai hari ni kita boleh hidup dan kita mampu untuk bersama-sama mengaji, belajar, menguatkan iman kita, merapatkan diri kita dengan Allah SWT, maka itu juga hasil daripada rahmat Allah SWT yang pertamanya. Yang keduanya, doa kita insya-Allah di atas konteks kita meminta daripada Allah Ta'ala supaya kita dijauhkan daripada kesesakan dan kesulitan dunia. Kita kena minta jauh. Dia ada dua konsep. Minta jauh maksudnya Allah tak bagi kita, tetapi Allah mungkin uji kita dengan kelapangan. Ingat, kesempitan ujian, kelapangan ujian. Kalau Allah bagi kita kelapangan, kita minta daripada kita tidak dapat kesempitan, tetapi Allah bagi kita kelapangan. Tetapi ingat, kalau Allah tidak bagi kita kesabaran untuk berhadapan dengan ujian-ujian orang yang mendapat kelapangan, maka itu juga satu ujian balik kepada kita. Tapi dalam hadis ni minta jauhkan daripada dhiqid dunia. Kadang-kadang konteks yang kedua adalah bila kita tetap diuji dengan kesempitan dunia, maksudnya kita minta daripada Allah Ta'ala jauh daripada kesempitan dunia, sama ada Allah tak bagi ataupun Allah bagi tetapi Allah bekalkan kita dengan kesabaran. Allah bekalkan kita dengan kesabaran, maka kesempitan dan kesusahan dunia itu kita rasa lapang. Kita dah baca hadis sebelum ni, bila ajaib perkara bagi orang mukmin tu, bila dia diuji dia sabar. Wa idza asarra sabar wa idza adar bila dia susah diujikan dengan kesusahan dia sabar, bila dia diujikan dengan kesenangan syakar, bersyukur kepada Allah Taala. Dan keseluruh perkara yang berlaku dalam hidup seorang mukmin tu akan jadi semuanya baik dengan kesabaran dan kekuatan yang Allah bagi kepada dia, walaupun Allah teruskan dengan ujian. Kadang-kadang kita tengok sampai mati orang tu kena uji, tetapi dia sahaja yang tahu apa yang dia rasa, dan Allah Maha tahu apa yang dibuat kepada hamba-hamba dia, dan Allah Maha adil untuk membalas segala apa yang dia uji kepada hamba-Nya di dunia. Wa dhiqi yaumil qiyamah, dan kesempitan dan kesusahan dan kesukaran hari kiamat. Hari kiamat ni saya ceritalah. Pertamanya kita bangun, kalau tengok nanti boleh panggil ustaz-ustaz lain tengok cerita macam mana isu alam barzakh, isu orang kata apa, kebangkitan hari kiamat, cerita-cerita hari kiamat. Banyak surah Al-Waqi'ah cerita macam mana keadaan kacau bilaunya sebelum hari kiamat itu. Masa hari kiamat itu berlaku, kacau bilaunya bila kita dibangkitkan, masa kita sedang mencari-cari siapa yang boleh bagi syafaat kepada kita, semasa kita mencari-cari Rasulullah SAW yang kita harapkan dapat membantu kita pada ketika itu dengan izin Allah SWT. Maka kita harap dengan kita mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW ini, kita diberi syafaat pada hari kiamat, dan kita tak malu nak minta syafaat daripada Nabi sebab kita memang jadi orang yang sentiasa mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. 10 kali juga selepas Nabi baca 10 kali untuk setiap frasa zikir ini, summa yaftatihu salah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun membukalah qiyamul lail dia tu dengan salat. Mengikut pendapat ulama, ia adalah salat tahajud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Al-Adab. Dalam kitab saya ni dia tak tulis dalam bab apa. Di dalam dia hanya bagi tahu kata dari Sunan Abi Daud, tapi mengikut takhrij yang dikeluarkan oleh Mastur ni, dia kata hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab Al-Adab, dan Imam An-Nasai juga di dalam bab Qiyamul Lail wa Tatawwu'un Nahar, dalam bab solat malam dan solat sunat-sunat waktu siang. Wa fil isti'adzah, dan juga Imam Nasai keluarkan hadis yang sama ni di dalam bab al-isti'adzah. Dalam bab isti'adzah maksudnya dalam bab minta perlindungan. Sebab apa? Sebab kita tengok kat situ frasa yang terakhir tu Allahumma inni a'udhu, Nabi minta perlindungan. Dan juga dalam bab amal yaum wa laylah, dalam bab
amalan-amalan siang dan malam. Dan kategori hadis ini adalah hasan. Dia bukan sahih tapi hasan. Tapi nak ceritanya hadis hasan dan sahih, kita dah bagi tahu dah sebelum ni, dia adalah diterima untuk diguna pakai. Okey. Kita tengok sekejap apa soalan dekat sini. Saya tak nak terlepas banyak, takut tak sempat jawab. Okey, nasi makan dengan pelantar bagus kalau suka, senang jaga. Okey, tu admin. Okey. Ramai yang susah tidak menutup aurat dengan sempurna dan tidak solat. Itu juga ujian kepada kita, kepada dia, ujian bila kita tengok orang yang tidak, pada kita nampak dia tidak komplit lah tutup aurat dan sebagainya. Bab tudung, selingan-selingan. Bab tudung, ini konflik juga sebenarnya bagi saya. Minta maaf saya cakap ni clear supaya masing-masing faham. Saya minta maaf. Kadang-kadang pakai tudung bagi orang yang, okey, konteks pakai tudung konsepnya adalah waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Allah kata dalam Quran dan surah An-Nisa tak silap, waliyadribna, maksudnya khimar ni, khimar kita, tudung tu kena labuhkan, jatuhkan di atas dada. Kadang-kadang minta maaf orang perempuan, kadang isteri saya sendiri pun kadang kita kena tarik-tarik juga kadang sebab dia nak buat kerja kadang-kadang dia nak buat kerja tu tengah-tengah depan orang, dekat mana dia angkat barang ke apa, kadang dia terselak, terangkat tudung tu daripada bau. Maka itu kadang-kadang mengganggu juga konsep menutup aurat, melabuhkan itu di atas dada sebab dia macam tak komplit. So kena turunkan sikit daripada bau ni supaya kita dapat labuhkan ke atas dada. Orang lelaki dia tak ada apa-apa, orang perempuan dia kena tutup bahagian tu. Bagi orang perempuan yang mungkin badannya kurang berisi, maksudnya kurang berisi, maka kaedah dia menutup aurat dia tu agak mudah. Dan dia cuba tutup dan kita biasanya tengok dia, alhamdulillah dia berjaya tutup dengan baik. Tapi bagi orang-orang yang mungkin badannya agak berisi, makanya dia mungkin mengalami kesukaran juga untuk menutup terzahirnya bentuk tubuh badan dia. Tetapi saya bagi tahu je lah, ada dua benda kena fikir, kena ingat bahawa pertama kena ikut, tutup dada. Maksudnya jatuh dan labuhkan tudung di bawah sikit daripada bau dan sehingga dia boleh tutup dada. Sebab kalau tutup dada sahaja tetapi tak turun daripada bau, dia tak cukup sebab pandangan dari sisi dia akan menampakkan bentuk badan dan sebagainya. Maka ini bukan ajar pakai tudung tetapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Saya kena sebut juga. Sebab kadang-kadang ada orang kata, Ustaz kami dah cuba dah tapi nampak juga bentuk tubuh badan. Itu saya nak bagi tahu. Bagi orang-orang yang badannya agak berisi, maka dia dah cuba dah tutup, jatuhkan sikit daripada bau dan jatuhkan penuh di atas dada dan pilih jenis kain yang tidak melekat dekat badan, dekat tubuh badan dan jenis kain yang tidak berat dan duduk melekat di atas badan. Sebab contohnya macam dulu isu kain likra dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang pertama dia dah cuba tutup. Yang kedua jenis kain. Yang ketiga ketebalan dan kenipisan kain itu. Maka kalau dia dah raikan ketiga-tiga ini secara adatnya, secara teknikal pakai tudung macam itulah, walaupun saya tak pernah pakai tudung. Maksudnya gurau-gurau adalah. Maksudnya kalau dah buat yang tu secara teknikalnya, kita kata semoga Allah memaafkan sebab Allah pun beri bentuk tubuh badan kepada manusia mengikut apa yang dia, kebijaksanaan Allah SWT. Dan badan kita, rupa kita adalah ujian juga bagi kita dan ujian juga bagi orang lain. Maka bila kita tengok orang pakai tudung ke apa ke, kita tengok balik dia tu, kalau kita nampak tubuh badan dia tu macam mana. Sebenarnya itu sebab kadang-kadang kita kata kita jangan terlalu menilai orang lain. Bila kita tengok dia, kecuali dia tak pakai tudung ataupun dia pakai baju ketat, memang kita kena tegur lah kalau orang yang rapat dengan kita. Kalau orang yang tak rapat dengan kita, kalau kita mampu ada kekuatan untuk tegur, kita tegur lah. Kadang-kadang kita tak ada kekuatan, maka kita doakan untuk dia.
elakkan kecaman dan sebagainya. Maka kalau kita tengok secara teknikalnya, kita dah buat benda tu tapi nampak juga bentuk tubuh badan kita doa daripada Allah Ta'ala, semoga kita diampunkan oleh Allah SWT sebab kita dah cuba, kita dah baca hadis yang sebelum ni bila Nabi kata kalau aku suruh kamu buat satu benda, kamu buatlah sekadar yang kamu, maksudnya kamu mampu, maksudnya bukan sekadar, bukan ala kadar, tapi sekadar yang kamu mampu. Kita dah cuba tutup, takkan nak pakai kotak kan? Takkan nak pakai kotak peti air keluar pergi beli barang sebagainya semata-mata untuk nak mengelakkan daripada terzahirnya bentuk tubuh badan. Jadi kena cuba sedaya upaya untuk mengelak daripada terzahirnya bentuk badan kita. Memang agak sukar. Orang lelaki senanglah sebut kan, orang perempuan yang mengadap semua benda ni. Dan dia juga akan memberi, betul, dia akan beri kesan juga, Masa Datul Atika, dia akan beri kesan juga kepada kesempurnaan solat lah. Bagi orang perempuan, bagi orang lelaki ni senang je. Bagi orang lelaki ni agak senang. Bagi orang perempuan dia kena jaga-jaga jugalah. Itu sebab orang Melayu dia agak detail lah, walaupun telekung itu bukanlah rukun sembahyang yang ke-14, tetapi pakai telekung bagus. Tapi jangan sesekali menjadikan telekung untuk kita lewat solat, untuk kita rasa sukar untuk bersolat. Itu sebab bila perempuan, bila dia keluar dengan pakaian yang menutup aurat dengan sempurna, maka dia tak perlu fikir telekung dia dekat mana. Lepas tu kadang-kadang dia mungkin fikir pula tentang kotor. Bab kotor ni, kalau kita tak kena apa-apa, tak payah fikir lah. Kadang-kadang kita ni terlalu banyak sangat, mengecik ke tak mengecik ke, kita was-was. Isu was-was ni membuatkan kita, asalnya kita boleh solat di awal waktu dan kita solat di akhir waktu dan lewat. Maka sekarang ni amalkan, keluar daripada rumah pakai pakaian yang menutup aurat lengkap dan kita pastikan kita boleh solat dengan pakaian tu. Jadi kita tak payah nak usung-usung dah. Handbag kita pun mungkin dah berat dah dengan segala benda dalam tu kan. So tak payah nak fikir nak buat telekung dan kita boleh berhenti dekat mana-mana saya untuk kita solat. Okey, terima kasih banyak saya tadi. Betul, surah An-Nur wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Tudung saiz L ke betul, tapi saiz L ataupun dulu orang panggil bidan 60 lah apa semua, tapi sekarang ni dah macam-macam bentuk dah. Tak kisah. Islam dia bukan menghadkan saiz ataupun apa, dia hanya menghadkan kesesuaian dengan badan kita. Ada orang umur 40, ada orang umur 50, tapi kadang-kadang tengok dari belakang macam budak sekolah rendah ataupun budak sekolah menengah. Maka itu apa yang sesuai bagi dia. Kalau dia pakai tudung saiz M, dah boleh tutup dia punya dada, maka itu dah sesuai untuk dia. Itu dah sesuai dah untuk dia. Okey, kiri kanan juga kena labuhkan kalau pada visi pakai tudung. Okey. Betul. Tapi besar tu kena tengoklah juga besar. Kadang-kadang janganlah sampai besar macam pelik sangat daripada orang lain. Tapi kalau tengok setengah orang, dia okey je dia pakai besar, tak ada masalah. Yang pentingnya dia dah cuba dah tutup. Yang disebutkan oleh Allah SWT, tutup bahagian dada dan secara teknikalnya dia kena labuhkan sikit lah daripada bau dia tu. InsyaAllah moga diampunkan. Pilih jenis kain yang elok. InsyaAllah kita dah cuba dah untuk pakai tudung yang baik. Fashion tudung kita tak nak rigid. Kita tak boleh rigid. Fashion tudung banyak sekarang. Yang pentingnya tudung tu macam saya kata tadi. Yang penting ada 3 benda kena jaga. Kena labuhkan di atas dada. Yang kedua, bila labuh atas dada, dia tak adalah cekik tengkuk ni kan. Jangan cekik tengkuk, sebab bila kita cekik tengkuk, sebenarnya bila kita cekik kat belah tengkuk ni lah yang membuatkan ada secara orang kata apa, kalau kita tengok dia akan tekan dekat sini dan dia akan memberi kesan kepada kelihatannya bentuk tubuh badan di dada itu kepada orang perempuan. Tapi kalau tudung itu tidak ditekan dekat tengkuk, automatically dia akan mudah untuk kita menyorok bahagian dada kita tu. Itu yang saya nampak lah. Itu sebab fashion yang menekan dekat bahagian tudung, bahagian kepala tengkuk ni, kalau boleh elakkan. Tapi ada juga yang tekan kat bahagian tudung ni tetapi dia ada tarik belah tepi ni dan dia letak atas bahu. Boleh, yang tu tak ada masalah. Saya pun tak pandai sangat fashion tudung, tapi saya duk tengok, berhati juga. Jadi bila saya tengok orang-orang terdekat saya pakai tudung ke apa, kalau saya tegur je. Saya mungkin kasar sikit tegur, tapi apa yang saya boleh tegur, yang sempat saya tegur. Jadi tak ada masalah dengan fashion, jenama apa pun tak ada masalah, tetapi meraihkan 3 konsep tadi, pakai tudung, labuhkan atas dada, jenis tudung maksudnya tidak tak nipis, tak jarang. Yang
ketiganya satu lagi tadi jenis kain, supaya kain itu bukan jenis berat dan lembut yang senang menampakkan bentuk tubuh. Dia akan menguji sikitlah asalnya kita minat itu dan ini dari segi kain, tapi bila dah belajar ni kenalah tukar-tukar sikit. Jubah juga kena hati-hati. Abaya insya-Allah okey, tetapi banyak juga abaya sekarang dia letak pesak dekat di pinggang ni. Bila letak pesak kat pinggang ni, kita tutup belah atas, bahagian lain juga nampak. Jadi kena hati-hati jugalah pilih abaya. Abaya pun yang agak biasanya yang saya lah, kalau tanya saya, yang lebih sesuai adalah yang macam abaya yang tak tutup belah depan. Maksudnya kita dah pakai baju yang sesuai kat belah dalam, mungkin ketat sikit ke apa ke, pakai abaya dekat luar tu pun dah agak okey. Sebab dari belakang tak nampak, dari depan tu kita tak ada apa sangatlah, maksudnya tutup sikit kan. Maksudnya yang pentingnya bentuk tubuh badan, kalau kita buat untuk elakkan daripada orang lihat, secara semampu kita yang mungkin. Okey. So kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-43. Hadis yang ke-43 yang berkisar tentang masih lagi dengan bacaan kita bangun dari tidur. Wa rawaina fi sunani Abi Daud aidan an Aisyah radhiyallahu anha aidan. Daripada Aisyah juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza istayqadha min al-laili qala la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud. Saya ucap terima kasih sangat-sangat kepada opah, jemaah sekalian, sebab bagi peluang saya kongsi ilmu, dan saya pun sebenarnya banyak kekurangan juga, dan kita sama-sama sebenarnya cari balik kepada zikir-zikir yang Nabi bagi dekat kita. Itu sebab kadang bila saya baca pun kadang tak lancar, sebab bukan amalan kita hari-hari. Yang kita biasa baca lancar tu benda betul lah yang kita baca. Yang tak lancar tu sebab kita tak baca, sedangkan Nabi dah bagi dekat kita banyak. Dan sebenarnya kadang-kadang kita rasa kesibukan sangat untuk buat apa yang Nabi suruh buat. Itu sebab saya kata apa yang Nabi suruh buat ni dah banyak sangat dah. Kalau tengok tadi pun kita tak tahulah kita mampu buat ke tak. Kadang-kadang bangun tidur, kadang-kadang teringat nak buat benda lain dulu kan, cari itu cari ini dulu, tak sempat nak buat apa yang Nabi dah ajar untuk kita buat. Kami riwayatkan daripada di dalam Sunan Abi Daud dan juga daripada Aisyah radhiyallahu anha juga, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia bangun, idza istayqadha min al-lail, bila dia bangun min al-lail, daripada waktu malam. Ini lebih kepada kita tengok min al-lail ni, maksudnya sebab Nabi memang qiyamul lail dia wajib. Qiyamul lail adalah wajib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para rasul. Jadi bila dia bangun daripada tidur malam, qala la ilaha illallah la ilaha illa anta. Dia kata tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Subhanakallahumma, maha suci Engkau, ya Allah, ya Tuhanku. Astaghfiruka li dhanbi, dan aku minta ampun daripada kamu ke atas setiap dosaku, ke atas dosaku. Wa as'aluka rahmatak, dan aku memohon kepadamu rahmat kamu. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, zidni ilma, tambahkan aku ilmu. Wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, dan janganlah kamu gelincirkan hatiku selepas engkau memberi hidayah kepadaku. Wahabli min ladunka rahmah, dan berilah aku, kurniakanlah aku, anugerahkanlah kepadaku di sisi kamu, dari sisi kamu, min ladunka, dari sisi kamu, rahmah, maksudnya kerahmatan. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah yang maha memberi, yang maha memberi anugerah, yang maha memberi anugerah. Saya tengok balik. Okey, betul. Saya takut saya terjemah ataupun terlalu jauh dengan terjemahan yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan.
Jadi setakat ni saya terjemah okey ya. Maksudnya ada lari sikit-sikit tu, itu perbezaan lafaz sahaja tetapi makna sama Okey. Kalau saya ada terjemah lain daripada terjemahan dekat kitab, tolong bagi tahu saya, mungkin saya salah ataupun mungkin kita ada kena buat pembetulan sikit dari segi terjemahan, sebab saya tengok kat sini ada juga ejaan masih lagi ejaan Indonesia. Kadang-kadang wallahu alam apa yang bagaimana Darul Hidayah Al-Hidayah ambil buat cetakan ni, adakah terjemahan alih bahasa daripada bahasa Indonesia ataupun memang terjemahan asal orang Melayu kita buat, orang Malaysia buat terjemahan daripada kitab Al-Azkar, sebab ada juga memakaikan kepada pekaian, maksudnya bahasa Indonesia lah ejaan tu. Tak apa, cuma saya bagi tahu kalau ada saya silap terjemah ataupun terjemahan saya tu berbeza jauh dengan terjemahan yang ada dekat kitab Hidayah, tolong bagi tahu saya takut saya silap. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia bangun dari tidur, dia akan baca benda ni. Dia akan baca hadis ni. Dia akan baca doa ini. Kita tengok dulu dia punya status hadis dia. Status hadis dia kalau ikut dekat sini, hadis hasan juga dikeluarkan oleh Abu Daud dalam kitab Al-Adab dan Imam An-Nasa'i dalam Amal Yaum wa Lailah, dan juga Ibn Hibban. Dan juga Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban, dan Al-Ihsan wal Hakim Al-Mustadrak, dan juga Imam Hakim Al-Mustadrak dalam Imam Hakim An-Naisaburi dalam kitab dia Al-Mustadrak ala Sahihain, dan juga dipersetujui oleh Imam Az-Zahabi tentang klasifikasi hadis ini. Tetapi kita tengok ada salah seorang lah di kalangan ahli hadis yang mendaifkan riwayat ini. Wadha'afahu wathaqahu Ibn Hibban. Ibn Hibban mengatakan hadis ini, dan sanad ada seorang dekat sanad ini ada isu sikit lah, tetapi Ibn Hibban mensiqahkan dia. Mensiqahkan maksudnya mengatakan dia okey, tetapi Imam Ad-Daruqutni mengatakan dia dhaif. Tetapi keseluruhan secara zahir jumhur ulama hadis mengatakan hadis ini dan perawi yang seorang ini tak ada masalah lah sebenarnya, Imam Ad-Daruqutni saja. Itu sebab kata bila kita tengok hadis macam mana martabat dia jadi hasan tu, kadang-kadang dia ada isu sikit pada salah seorang perawi dan dia tak sampai nak jadi martabat sahih. Maka kalau tengok kat sini kenapa dia hasan, ta'liq dia ataupun caption dia adalah seorang yang namanya Abdullah bin Walid At-Tajibi. Dia ni lah yang ada sikit isu tentang diri dia, tentang periwayatan dia, tetapi Ibn Hibban mentaufiqkan dia, maksudnya menthiqahkan dia, tetapi Imam Ad-Daruqutni je ada isu, dia kata dhaif perawi ni. Jadi martabat hadis tu dia hasan lah, dia tak naik ke sahih. Jadi kita tengok Nabi baca lagi, tadi dah baca dah 70 kali punya kiraan dengan 7 frasa bacaan zikir, dan dekat sini Nabi tambah lagi la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nabi baca benda ni juga. Maksudnya mungkin dia berlaku pada malam-malam yang berbeza. Kalau berlaku pada malam yang sama, kebiasaannya kita tengok hadis tu akan jadi panjang. Tengok kalau Nabi baca satu malam itu dengan satu bacaan yang panjang, semua sekali dia baca, maka akan jadi susah dah dekat kita. Kita akan mungkin jadi susah sebab kita nak ikut Nabi. Nabi baca panjang ni. Faham tak? Jadi kalau kita tak ikut, kita kata aku ikut separuh je. Tapi kalau Nabi baca, kalau ikut periwayatan Aisyah, kalau ikut konteksnya, Aisyah meriwayatkan dalam masa yang berlainan. Maknanya ada masa Aisyah nampak Nabi baca ni, ada masa Aisyah nampak Nabi baca benda ni. Tapi kesemua ini Nabi pernah baca dalam kehidupan dia bila dia bangun dari waktu malam. Boleh faham tak cakap saya? Maksudnya kita jangan rasa macam Nabi baca semua benda ni pada ketika bangun dari tidur, dia baca semua yang kita riwayat kalau kita baca dalam kitab Al-Azkar ini. Dan kita kena ingat juga dalam kitab-kitab selain daripada kitab Al-Azkar, ada juga kitab-kitab lain yang meriwayatkan tentang bacaan-bacaan Nabi bila dia bangun dari tidur. Maka bukanlah konsepnya Nabi baca semua benda ni pada satu malam, pada satu ketika dia bangun je dari tidur, setiap hari dia baca benda tu sebanyak itu. Wallahualam, itu secara zahir yang kita dapat tahu. Kita dapat faham. Sebab kalau Nabi baca secara keseluruhannya, Aisyah mesti meriwayatkan secara keseluruhannya. Maksudnya dia mula dengan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Betul, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadis itu dia akan jadi panjang. Jadi
tengok rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang menjadi rahmat yang Allah utuskan, dia baca tengok. Ada masa dia baca ni, ada masa dia baca ni, ada orang mungkin dia senang nak baca takbir dan terus dengan doa. Ada orang dia pada ketika itu dia nak sangat berdoa. Maka dia berdoa, dia bangun dari tidur. Ada orang yang mungkin dia rasa dia berdosa, dia bangun dari tidur, dia rasa berdosa, maka dia pilih la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak. Kan? Dia terus berdoa. Ada orang mungkin dia hari dia agak tenang dan sebagainya, dia terus alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ujung baru Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqil yaumil qiyamah. Contohnya kan. Jadi atas keselesaan dan kelapangan yang kita ada. Tapi kalau nak baca semua ni bila kita bangun tidur, boleh tak? Boleh je, tak ada masalah. Kena bangun awal sikit lah, sebab ni pun ambil masa juga kan. Jadi masing-masing dianugerahkan untuk bangun malam, maka masing-masing pilih apa yang dia nak baca berdasarkan hadis yang sahih. Maka kita mohon daripada Allah Ta'ala, kita dapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, saya tengok balik ada tak soalan. Okey. Nabi orang yang paling sibuk dan banyak amalan kita. Betul, dari satu segi betul. Memang Nabi sibuk. Sibuk dengan urusan itu, mengajar, berdakwah dan sebagainya. Tak pernah berhenti. Nak tengok Nabi tidur pun sikit sangat kan. Nabi sentiasa dengan para sahabat. Nabi sentiasa dengan urusan pentadbiran negaranya selepas dia pindah hijrah ke Madinah. Masa duduk dekat Mekah, sibuk juga dengan hal-hal lain, mengatur strategi dan sebagainya. Banyak kerja, meeting banyak. Dekat Darul Al-Arqam, Bil Al-Arqam tu, dekat Madinah ni nak berinteraksi, deal dengan orang Yahudi, orang Nasrani, nak buat perjanjian itu, perjanjian ini, nak setting untuk jihad, nak setting untuk saraya, serang hendap dan sebagainya kan. Benda-benda yang maksudnya saraya ni maksudnya satu teknik untuk mengetahui maklumat-maklumat sebelum berlaku peperangan dan sebagainya. Kerja banyak sangat, betul. Nabi sibuk sangat tapi sempat buat amalan-amalan ini. Tetapi bila kita tengok konteks tadi, maksudnya ada masa Nabi baca ni, ada masa Nabi baca ni, maksudnya memang boleh fix masuk. Maksudnya kita manusia jangan fikir kata itu Nabi. Saya minta maaf cakap, kerana ada orang kata itu Nabi boleh buat. Ya, memang Nabi boleh buat dan Nabi mampu buat sebab dia kuat. Kita Nabi suruh buat juga. Ikutlah apa yang Nabi suruh buat. Nabi suruh buat ada yang sikit, ada yang banyak. Maka siapa yang tak sempat buat sikit, siapa yang sempat buat banyak. Jangan kita bagi alasan itu Nabi, kita kena buat benda zikir lain lah. Kita kena reka zikir lain yang sesuai dengan kita. Siapa yang kata itu zikir yang sesuai dengan kita, mengikut kita? Sedangkan Nabi dah bagi tahu dah, ada Nabi baca panjang, ada Nabi baca pendek. Maka ambil, kalau tak mampu ambil yang pendek yang Nabi buat. Jangan kita pilih kita punya meninggalkan apa yang Nabi tinggalkan untuk kita. Faham Maksudnya kalau orang kata apa, ayat mengatakan bahawa itu Nabi, kita bukan Nabi, kita susah nak itu bukan alasan, dan itu benda yang saya rasa paling bermasalah untuk kita dalam proses nak ikut Nabi Muhammad SAW. Memang Allah jadikan Nabi qudwatan, uswah untuk diikuti. Maknanya kalau kita ikut, kita boleh ikut banyak, kita ikut banyak dapatlah pahala banyak. Kalau kita tak mampu nak ikut banyak, kita mungkin ikut sikit dan kita ada sibuk dengan kerja-kerja kita, tanggungjawab lain yang juga merupakan ibadah, maka itu masing-masing rezeki yang Allah bagikan kepada kita. Okey, sesuaikah kita baca zikir dalam hadis 43 pada bila-bila masa? Hadis 43 ni hadis mana? Hadis yang 43, hadis 43. Kejap, saya nak kena tengok balik. Okey. Kalau ikut dekat sini memang dia dah khususkan. Kalau ikut dekat sini dia dah khususkan. Dia dah khususkan untuk kita baca pada waktu bangun dari tidur. Tetapi boleh tak kita baca waktu lain? Boleh, dengan syarat kita tahu doa ni Nabi baca masa dia bangun dari tidur. Tetapi aku rasa aku nak baca doa tu sekarang ni bukan dengan sebab aku mengingkari apa yang Nabi buat. Aku baca sebab aku rasa isi doa tu perlu aku baca sekarang. Itu je, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tetapi jangan pula kita ajar orang lain, bacalah doa ini ketika kita selepas solat asar. Itu yang salah. Boleh faham tak, Nisum? Kita boleh baca dengan kita faham. Kita dah belajar dah hadis ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dibaca bila kita bangun dari tidur. Tetapi boleh tak kita baca masa lain?
boleh dengan syarat kita dah tahu dah. Hadis ni memang dia bacakan pada waktu bangun dari tidur. Tetapi pada ketika lain kita rasa nak baca sebab kita faham apa isinya. Kita nak rahmat daripada Tuhan. Kadang-kadang kita diuji pada petang, pagi, tengah hari kita diuji. Allah bagilah aku kekuatan. Rabb wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani. Boleh baca, tak ada masalah. Tetapi kita jangan mengkhususkan doa ini di selain pada waktu yang Nabi dah khususkan. Maksud kita pula pandai-pandai kita khususkan lepas asar, kita khususkan lepas subuh, tak boleh. Sebab pengkhususan Nabi dah letak. Maka kita kena ikut pengkhususan yang Nabi letak. Tapi nak baca waktu lain, boleh dengan syarat kita faham dah lah. Kenapa kita nak baca benda ni waktu lain sedangkan Nabi letak waktu bangun dari tidur. Macam saya kata tadi, sebab kita tengok makna dia. Kadang-kadang kita minta ampun, astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak. Boleh baca, tak ada masalah. Tetapi jangan khususkan doa ini pada selain waktu bangun dari tidur. Sebab Nabi dah khususkan waktu bangun dari tidur. Jangan kita melebihi Nabi untuk meletakkan kekhususan pada tempat yang lain. Harap menjawab soalan ya. Ikut kesempatan kita boleh pilih-pilih. Pilih satu hari untuk baca semua. Boleh. Muhammad Amsyar. Saya tak boleh nak baca kataan depan tu. Okey, ikut kesempatan masa kita boleh pilih-pilih. Okey, ikut kesempatan masa, contohnya kita tengah baca bab bangun dari tidur. Maksudnya bila kita bangun dari tidur, ada zikir yang panjang tadi kita dah baca lah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'atana wa ilaihin nusyur. Ada doa lain lagi. Lepas tu kita baca hari ni la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dhanbi. Ada yang tadi sebelum tadi takbir 10 kali, tahmid 10 kali sebagainya. Okey. Setiap hari kita boleh pilih lah nak baca yang mana satu kita nak baca ataupun kita amalkan salah satu. Yang pentingnya kita ikut apa yang Nabi tinggalkan. Nak baca semua? Boleh baca semua, tidak ada halangan. Itu sebab saya kata tadi, kalau nak baca semua, saya rasa kita kena ambil masa dan mungkin dalam setengah jam juga kalau nak himpun semua bacaan tadi dengan bacaan yang baik. Bacaan yang baik dan hadir hati. Tapi kalau siapa yang dah biasa baca laju, dia mungkin, dan hadirnya hati, dia mungkin boleh habis dalam masa 15 minit. Mungkin boleh baca dalam 15 minit ataupun 10 minit. Terpulang kepada diri masing-masing, tak ada masalah. Cuma jangan kita khususkan doa yang Nabi dah khususkan untuk bangun dari tidur ke tempat yang lain. Tapi kalau kita nak baca dekat tempat yang lain mengikut kesesuaian dan keperluan kita pada ketika itu dan bukan menjadi rutin, maka itu tak ada masalah. Tetapi kalau kita jadikan rutin pula, dia jadi masalah lah. Sebab rutinnya Nabi baca selepas bangun dari tidur. Boleh faham Kalau tak faham boleh tanya lagi. Jangan biar benda tu tidak difahami. Yang tu yang jadi masalah. Okey, kita akan mencari 1,000 alasan kita. Okey, itu biasalah. Mohon kita ni diberikan oleh Allah Ta'ala meninggalkan hawa nafsu kita untuk kita berkorban dan biarpun merasa susah untuk kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Okey, kita ada masa lagi dan kita masuk kepada babu ma yaqulu idza labisa thawbahu. Bab pada menyatakan bila dia mula pakai baju. Okey, bila dia mula pakai baju. Maaf saya pun dah macam tak apa sihat. Bergoyang-goyang. Okey. Yustahabbu ay yaqula bismillah. Yustahabbu ay yaqula bismillah wa kadzalika tustahabbu tasmiyatu fi jami'il a'mal. Disunatkan untuk kita baca bismillah. Disunatkan untuk kita baca bismillah bila kita nak ni lah. Sebenarnya saya bila saya tengok dalam tafsir dalam syarah dalam syarah Muhyiddin Dib Mastur ni, dia ada setiap habis je bab kan, saya seronok tengok dia bagi tahu jihad al-mustafadah, maksudnya panduan untuk yang boleh diambil pelajaran daripada bab tadi. Contohnya bab tadi bab apa? Bab bangun dari tidur. Bolehkah saya sentuh sikit atau kita nak terus masuk babu ma yaqulu idza labisa thawbahu, maksudnya bab bila pakai baju, ataupun saya boleh pergi go through sekejap beberapa pengajaran yang dia dah tulis untuk kita. Macam mana jemaah? Boleh Ustaz. Boleh Boleh, saya laju-laju sikit. Siapa yang boleh ambil note lah, sebab dalam bahasa Arab kan saya tak sempat nak convert dalam bahasa Melayu, so minta maaf. Yang pertama dia kata yang tentang yang hadis yang awal ni, ada hadis yang awal kita baca tentang ada 3 ikatan yang setan buat. Yang 3 ikatan syaitan ya.
Kan? Ulama kata ada dua perkara lah. Yang pertama dia kata aqdun haqiqi bimakna sihr lil insan. Ada ulama kata ia adalah ikatan sihir. Ikatan sihir maksudnya ada orang terkena sihir waktu tidur ke ataupun terkena waktu siang ke apa ke, maka cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tu untuk membuka simpulan-simpulan itu adalah simpulan-simpulan sihir. Yang seolah-olah bukanlah sihir, maksudnya sihir sampai kita faham waktu makna sihir, kembung perut lah apa semua tu lah. Tapi sihir yang lebih kepada isu nak halang orang itu daripada bangun waktu malam. Untuk bangun untuk qiyamul lail. Macam Allah dah sebut wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Okey. Lepas tu fa'al hadha yang mana mengikut pendapat inilah yang mengatakan bahawa bila dia lambat bangun dari tidur, dia susah nak bangun dari tidur, dia seolah-olah disihir. Dia seolah-olah disihir. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua adalah pendapat dia kata waqila huwa min aqdil qalbi wa tasmimihi. Dia yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahawa dia adalah waswas. Was-was dekat diri. Kadang-kadang kita dah sedar dah sikit. Jauh lagi ni, lama lagi ni. Malam masih panjang. Maksudnya itu was-was. Bi'anna alaika lail tawilan. Maksudnya itu was-was. Dan dia akan lewat untuk membuatkan qiyamul lail. Okey. Lepas tu, poin yang kedua adalah bila idza sahha dinil insan, bila sahih betulnya cara manusia itu beragama, maka sihat juga tubuh badan dia dan hati dia pun akan jadi tenang insya-Allah. Tetapi perkara ini adalah pengajaran, bukanlah bermaksud bagi kita tengok orang sakit, dia ni sakit, ni mesti masalah dekat agama dia. Bukan macam tu makna dia. Nak bagi tahu dekat sini bila secara kata apa, ulama fahamnya daripada hadis-hadis yang Nabi ajar itu, bila bangun pagi ambil air sembahyang, solat 2 rakaat, dan hari itu dia akan rasa senang, dia akan rasa segar dan sebagainya. Segar secara saintifik pun memang kita bangun pagi, kita mandi, kita akan jadi segar. Compare dengan kita bangun tak buat apa-apa, betul-betul ambil sembahyang, kadang sembahyang pun angkat takbir pun mamai juga. Na'udzubillah. So dia kata bila betul je agama, pengamalan agama seorang itu, maka diri dia akan jadi sihat badan dia, dan hati dia akan lapang, akan tenang. Jadi itu signifikannya berzikir dan apa yang kita buat bila kita bangun tidur ikut apa yang Nabi ajar. Tapi bukanlah membawa makna orang yang sakit itu tidak betul agamanya. Nabi pun ada sakit-sakitnya juga. Nabi Syuaibnya, Nabi Yaqubnya kan, banyak juga sakit-sakitnya. Maka itu bukanlah menandakan bahawa dia tu salah dari segi agama. Saya nak sentuh sikit benda ni, ini adab kita lah bila kita berbicara. Kadang-kadang bila kita geram sangat dekat orang tu, kadang-kadang ahli politik lah apa semua kadang-kadang kan. Hari tu isu ada ahli politik seorang yang India tu meninggal sebab aksiden dan sebagainya. Diceritakan sebelum tu adalah isu dia menentang Islam dan sebagainya. Kadang-kadang kita banyak terlepas. Balasan Allah kepada hamba dia itu hak Allah SWT. Tetapi kita bila kita bercakap, kadang-kadang kita kena hati-hati. Kadang-kadang kita kata, itulah, buat lagi, itulah ngumpat lagi orang. Kan dah kena, kan dah aksiden, kan dah mati. Sebenarnya orang yang tak ngumpat pun ada juga yang aksiden. Ada ustaz-ustaz pun aksiden, ustazah-ustazah pun aksiden, orang agama pun aksiden, orang-orang yang berbuat baik walaupun mereka bukan ustaz pun aksiden juga, ada juga aksiden. Kita minta jauh daripada perkara-perkara tu. Dia bukan bila mati aksiden, bila mati dalam keadaan yang mengerikan itu menandakan orang itu jahat dan buruk. Syekh itu orang dekat Morocco, ada 2 orang meninggal serentak naik kereta. Serentak. Dia adalah ulama ikatan ulama Morocco. Meninggal aksiden juga. Saya kata kadang-kadang kita ni mungkin terpengaruh banyak dengan cerita tanah kubur kan. Bila kita tengok dalam tanah kubur tu, bila kuburnya dipenuhi air dan sebagainya, kita kata ini masalah dekat dunia ni, macam ni lah dia ambil harta orang dan sebagainya. Bukan kita untuk menilai orang lain. Kalau pergi dekat Bagan Datuk dan setengah-setengah tempat dekat belah-belah yang banyak air tu, memang kubur ni orang berair. Kalau nak letak jenazah memang kena timba air keluar. Siapa-siapa yang duduk belah Perak dan sebagainya boleh faham benda ni. Maka itu bukan kadang-kadang menjadi alamat atau petanda untuk kita menilai seseorang. Maka kita kena jaga betul-betul supaya
bila kita tengok orang meninggal dalam keadaan apa pun, kita minta ampun daripada Allah kepada Allah Taala untuk diri dia. Dan kita dilarang untuk minta ampun bagi orang bukan Islam. Bagi orang bukan Islam, kita kata, kita pesan kat kawan-kawan kita jangan celupa sangat. Kalau kita kata dia meninggal aksiden sebab dia hina Islam hari tu, habis tu kalau ada orang-orang Islam sendiri meninggal aksiden, kita nak kata apa pula? Dia tengah buat apa? Dia dah buat apa? Kita dah sangka buruk dengan orang dan sebagainya. Maka mulut kena jaga, jangan celupar, betul, jangan celupar, jangan jahat, jangan terlalu mudah untuk menilai orang kecuali kita menyerahkan penilaian kepada Allah Taala. Nahkumu 'ala adh-dhawahir wa natawalla as-sarair. Kita menghukum di atas benda yang zahir, yang kita nampak, dan yang kita nampak tu kita kena simpan aib juga, kecuali benda tu mendatangkan mudarat kepada orang lain kita boleh ceritakan dalam bentuk yang memberi peringatan. Tetapi wa natawalla as-sarair, kita serahkan kepada Allah Taala benda-benda yang menjadi rahsia yang kita kena jaga dan aib yang kita kena jaga. Fi salat, yang poin yang seterusnya adalah dalam solat malam sihatul badan. Solat qiyamul lail ini adalah sihatul badan. Itu sebab kalau kita tengok Brigade Al-Qassam, ada beberapa, Salihuddin Al-Ayubi contohnya kan, mensyaratkan tentera dia macam mana qiyamul lail, solat subuh waktu pagi, jemaah dan sebagainya, sebab dia sebenarnya membina kekuatan. Kita dah biasa dengan bangun pagi, bangun terus, dia tidak bangun lambat, bangun menguak, layan mengeliat dulu kan, apa semua dekat 15 minit, lepas tu baring balik, kena ketuk balik, bangun balik, dia jadi lambat. Tapi bagi orang yang hebat, bila bangun subuh, dengar je bunyi alam ke, dengar je bunyi ayam ke, kadang-kadang ada orang buka pintu, ayah pergi ke masjid kan, kadang buka tutup pintu, kadang kita dah dengar, kita bangun terus dan sebagainya. Maka itu tarbiyah. Itu bagaimana badan kita respon dan bereaksi dengan sekeliling bila tiba masa waktu subuh. So salat waktu malam sihatul badan, bagi kesihatan kepada badan, dan naqa' minadz dzunub, dan bebas daripada dosa, sebab kita sentiasa minta ampun daripada Allah Taala bila kita bangun belah malam. Okey, at-tanbih. Okey, istihdaru dzikr yahmilu ala huduril qalb fi an-nawm wal yaqadah. Maksudnya tengok bagaimana Nabi ajar kita rap hidup kita belah siang, jaga kita tu, kita rap dengan zikir-zikir sebelum kita tidur, dan bila kita bangun nak buka pun kita rap juga dengan, kita buka rap tu dengan zikir-zikir dan permohonan ampun kepada Allah Taala, minta Allah bagi hidayah kita, minta Allah bagi rahmat kepada kita. Itu bagaimana Nabi menyusun hidup kita supaya sentiasa terikat dengan Allah SWT. Dan bila kita nak tidur, kita tutup dan buka pun dengan Allah SWT juga, kita ingat Allah Taala juga. At-tanbih bi i'adatil ihya' yaqadah ba'da al-imata an-nawm 'ala ithbati al-ba'th ba'da al-maut. Ulama kata bila Allah bangunkan kita daripada tidur, sebenarnya itu adalah satu benda yang sinonim ataupun analogi yang boleh difahami untuk kita menisbatkan bahawa berlaku dan yakinnya akan berlaku kebangkitan selepas kematian. Sebab ada ramai orang tak mempercayai bahawa ada kebangkitan selepas kematian. Orang etis dan sebagainya, mereka tidak percaya tentang kebangkitan selepas kematian. Maka kita orang Islam, orang kata apa, specialnya kita ada kehidupan selepas kematian. Maka itu juga yang menjadi neraca kita untuk kita berbuat amal soleh. Supaya kita meninggalkan amal yang tidak baik, sebab kita tahu di sana nanti Allah akan hitung kita, Allah akan bangkitkan kita juga. Kalau orang tak percaya, okey, bila dah tidur, kita bangun tak? Kita bangun. Jadi analoginya lebih kurang sama untuk memberi kita peringatan setiap hari bahawa ya Allah, aku ada hari akhirat. Aku dah mati dah semalam, hari ni aku bangun balik. Nanti malam kamu mungkin mati lagi. Lepas tu bangun balik sebelum ada kematian yang kekal abadi. Walaupun kematian yang kekal, orang dah tanam kita dalam kubur, akan ada satu masa nanti Allah akan bangkitkan di yaumil mahsyar, yaumul qiyamah. Lepas tu memberi peringatan juga kepada kita bahawa gambaran seorang manusia itu sebenarnya sentiasa minta ampun. Memang minta ampun puji. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu kata kita ni lemah, kita ni bergantung dengan Allah Taala. Kita sentiasa kena minta daripada Allah Taala. Lima qama minan nuqsan, kita sentiasa berlaku kekurangan, kita banyak buat dosa dan sebagainya, dan Allah sahajalah tempat kita minta ampun, dan kita minta segala benda, nak menunjukkan kita ini fakir, kita ini lemah. Ayyabqal muslim wasatan bainar raja' wal khauf. Letak poin yang seterusnya adalah meletakkan diri manusia ni di tengah-tengah di antara takut dan raja dan harapan.
Kita orang Islam, kita boleh berharap. Tapi Allah tidak meletakkan kita berharap sahaja tanpa kita ada rasa takut. Sebab tanpa ada rasa takut, kita mengharapkan satu benda yang mungkin kita duk berharap saja tanpa kita tinggalkan maksiat. Bila ada takut, kita berharap buat ibadat dan tinggalkan maksiat sebab kita takut azab Allah SWT. Nampak tak? Jadi, dia duduk tengah-tengah tu, maka keadaan manusia itu sentiasa ada imbangan, keseimbangan. Maknanya kita mengharapkan redha Allah Ta'ala, dalam keadaan yang sama kita takut kepada azab Allah Ta'ala. Jadi kita minta kita dapat pahala, kita minta rahmat Allah Ta'ala, kita minta juga jauh daripada perkara-perkara yang kita takut, dari segi kesempitan, syaitan dan sebagainya. Maka itu kaedah bagaimana meletakkan manusia itu sentiasa seimbang dan stabil dalam kehidupan dia dan cara dia beribadah. Ad-du'a lillah bitathbitil qulub ala dinil haq wal aqdam ala ada'i huquqil ubudiyah. Maksudnya kita sentiasa memohon daripada Allah SWT supaya Allah tetapkan hati kita. Sebab menetapkan hati ni bukan kerja kita. Ya muqallibal qulub, Nabi membaca juga doa, Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, maka tetapkanlah hati aku untuk berada di atas iman dan ketaatan kepada kamu. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya teringin nak masuk terus kepada yang tadi dah habis, saya nak masuk juga kepada yang tadi tu. Saya baca mukadimah pun tak apalah hari ni tentang bila pakai baju. Yustahabbu ayyaqula bismillah. Disunatkan untuk kita baca bismillah. Ini bab yang baru, bab yang ketiga ni. Bab yang keempat. Bab yang keempat dekat kitab tuan-tuan dan puan-puan. Yustahabbu ayyaqula. Disunatkan untuk kita baca bismillah. Pukul 9 ada kelas lain ke? Moderator? Tak ada Ustaz, tak ada. Boleh. Tak ada, saya sambung sikit lagi dalam 5 minit lagi, lepas tu kita berhenti kan. Boleh. Yustahabbu ayyaqula bismillah. Disunatkan untuk kita baca bismillah. Wa kadzalika tustahabbu tasmiyata fi jami' al-a'mal, dan juga disunatkan untuk kita baca tasmiyah dekat setiap amalan kita. Ini arahan biasalah, maksudnya ulama semua ijma' tentang bismillah itu sebab diterjemahkan bismillah itu bermula satu perkara itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ibn Allan dalam kitab Al-Futuhat, kitab Futuhat ni sebenarnya satu tafsirat, satu syarahan kepada kitab Al-Azkar yang mempunyai lebih kurang, saya tengok kat sini, dia ada 7 jilid. Bayangkan kitab Al-Azkar yang 1 jilid kita dekat tangan kita dengan terjemahan tu, kalau tak ada terjemahan separuh daripada tu saiz dia, disyarahkan oleh Ibn Allan menjadi 7 jilid. Menjadi 7 jilid. Masya Allah, ulama ni dia hebat mensyarahkan, memberi orang faham. Dia kata apa? Ibn Hajar Al-Haythami dalam syarah Al-Ibab, dia kata basmalah ibarah an qaulika bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya bila kata basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila kata at-tasmiyah tu maksudnya bismillah sahaja. Ibarah an, dia merupakan ibarat yang kita menyebut nama Allah saja. Menyebut nama Allah saja. Bismillah. Itu tasmiyah. Itu makna tasmiyah. Maksudnya bila kita nak buat apa-apa, kalau kita tak sempat nak baca bismillahirrahmanirrahim, sebut je bismillah. Itu sebab kalau tengok orang Melayu ni bila nak sebut bismillah, dia mesti bismillahirrahmanirrahim. Lengkap. Dia jadi basmalah. Tapi dia kadang-kadang kalau orang tu tak kuat, dia jadi dia jadi panjang. Dan dia dia tinggal untuk dia tasmiyah untuk setiap amalan dia. Jadi kalau tengok tradisi orang Arab, tradisi kebahagiaan daripada orang Melayu yang biasa dengan tasmiyah, setiap kali dia nak buat apa, bismillah. Dia tak habis pun dengan bismillahirrahmanirrahim, sebab bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Itu sebab dekat sini dia kata yustahabbu ayyaqul bismillah wa kadzalika tustahabbu tasmiyah. Tasmiyah maksudnya bismillah sahaja fi jami'il amal. Sebab kita nak buat kerja banyak, kita nak pakai baju, kita nak buka pintu apa semua bismillah. Okey, nak buka apa-apa, nak buat bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Amalkan benda tu, biar duduk dekat mulut, biar dia jadi rutin kita setiap hari dengan baca bismillah untuk setiap kita nak mula amalan kita. Okey, apa hadis yang pertama di dalam bab bila nak pakai baju? Wa rawaina fi kitab Ibn Sunni. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wasmuhu Sa'd bin Malik bin Sinan.
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa thawban qamisan aw ridaan aw imamatan yaqulu Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Okey, kita tengok dekat sini. Hadis ini riwayatnya martabatnya hasan, dikeluarkan oleh Ibn Sunni dan juga An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dan juga Abu Daud dalam kitab Al-Libas dalam sunan dia, dan Imam At-Tirmizi juga mengeluarkan hadis ini, dan Hakim Al-Nisaburi juga mengeluarkan hadis ini, dan dia meletakkan sahih mengikut syarat Imam Muslim. Dan Imam Az-Zahabi juga, Imam besar juga di dalam ilmu hadis, dan agak syadid juga, agak strict juga, tetapi dia pun kata hadis ini sahih. Tetapi pentahqiq meletakkan martabat hasan. Tak ada masalah sahih dengan hasan, cumanya adalah isu sikit mungkin pada pentahqiq tentang satu dua perawi, tetapi disahihkan oleh Hakim An-Nisaburi dan dipersetujui oleh Imam Az-Zahabi dalam Al-Mustadrak, oleh Imam Az-Zahabi. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni, dari maksudnya lafaz ini diambil daripada kitab Ibn Sunni. Imam Nawawi dia tak ambil dari kitab An-Nasa'i, dia tak ambil dari kitab Tirmizi, walaupun Imam Tirmizi dan Nasa'i keluarkan hadis ini dalam kitab-kitab mereka. Okey, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan nama Ibnu Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ini nama Abi Sa'id. Abi Sa'id ini pak ataupun ayah Sa'id Al-Khudri. Ayah kepada Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad ibn Malik bin Sinan. Maksudnya Sa'id Al-Khudri ni anak pertama, biasanya kunyah, dia panggil kunyah, abi, abu ke umur ke dia kunyah. Sa'id Al-Khudri ni adalah anak yang pertama lah mengikut kebiasaannya kepada Sa'ad bin Malik bin Sinan. Apa dia kata? Apa Abi Sa'id kata? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika mana dia nak pakai baju. Dia nak pakai baju ni secara umum lah. So sebab dia antara apa, dia letak di antara tapi kalau tengok dalam riwayat yang ada dekat kitab tuan-tuan dan perempuan tu dia panggil samahu. Ada juga riwayat mengatakan samahu. Dia kata samahu, maksudnya dia menamakan, maksudnya sama baju lah, baju pakaian. Dia memakai pakaian, sama ada pakaian itu dinamakan qamisan. Qamisan ni pakaian belah atas, baju belah atas. Baju belah atas maksudnya baju belah atas, bukan jubah, baju belah atas. Maksudnya dia akan sampai bawah punggung sikit lah. Kalau macam kurta tu di bawah lutut. Tapi dia mungkin atas sikit lah. Tapi itu qamis. Qamis ini pakaian di belah atas. Ridaan, rida ni dia pakaian berbentuk jubah. Ataupun ada juga yang terjemahnya sebagai selempang ataupun benda yang kita sangkut dekat bahu macam orang duk pakai tu kan. Tetapi ada juga terjemahan mengatakan rida ini pakaian jubah belah luar. Imamatan ataupun serban. Okey. Ataupun di sisi orang Arab juga dia ada satu lagi izar. Izar ni belah bawah, pakaian di sebelah bawah, maksudnya berbentuk macam seluar lah, seluar labuh dan longgar tu kan. Itu izar dia panggil. Tapi dalam sikap sini dia tak sebutlah izar, tetapi dia mungkin termasuk di dalam thawb. Perkataan pakaian yang pertama tadi tu, yang mula-mula disebut tadi tu. Okey. Bila Nabi nak pakai pakaian ni, termasuklah serban, rida ke qamis ke, Nabi kata apa? Nabi kata, Allahumma, wahai ya Allah ya Tuhanku, inni as'aluka min khairihi. Sesungguhnya aku memohon daripada kamu, daripada kebaikannya. Kebaikan apa? Kebaikan pakaian itu. Wa khairi ma huwa lahu. Dan kebaikan apa yang dijadikan untuknya. Betul tak? Apa yang dijadikan untuknya. Kebaikan dan kebaikan yang dibawanya. Maksudnya kebaikan, maksudnya apa yang dibawa oleh, sebab kadang-kadang ada kita pakai baju ni, kita dah tutup aurat. Alhamdulillah kita dapat kebaikan dan kita tutup aurat. Tapi dengan baju tu kadang-kadang ada ain. Orang mata orang tengok, lawa ni, kadang-kadang ain hasad. Ain ni perkara hakikat, perkara yang betul berlaku. Dia ain hasad, maksudnya orang dengki dengan kadang-kadang kita sakit dan sebagainya. Benda ni ada dalam hadis. Nanti kalau jumpa hadis tu kita bincang insya-Allah. Jadi pakaian kita ni bila kita pakai, jangan sampai bila orang tengok, biarlah orang tengok dengan pandangan yang baik. Dan pakaian tu sendiri janganlah satu pakaian yang membuatkan kita,
orang kata apa, mendapat penyakit ke, contohnya kan ada pakaian tidak sesuai dengan kulit kita ke apa ke, ada juga pakaian, ada orang dia pakai pakaian baju tu dia gatal-gatal contohnya. So benda tu tak sesuai. Jadi bila kita pakai baju, Nabi ajar untuk kita minta daripada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka min khairihi, daripada aku memohon daripadamu ya Allah dari kebaikan pakaian ini, dan kebaikan apa yang dibawa oleh pakaian ini. Maksudnya kalau dengan pakaian itu kan kita bila kita pakai baju ni, kadang ada orang pakaian memberi peranan bagi dia, untuk dia. Ada orang pakaian memberi peranan, menambahkan keyakinan diri dia. Kadang-kadang ada orang, ada kawan seorang tu dia ada kelapangan sikit. Kadang-kadang bila duduk kejap-kejap dia kata, oh nak pergi beli baju lah. Kenapa tak ada? Oh, nak pakai malam ni. Kata, ya Allah, awak ni memang nak pakai function apa-apa kena beli baju lain lah. Dia kata, tak tahulah, dia kata, tapi saya kata tak apa, itu rezeki yang awak ada, boleh beli, boleh pakai, jangan lupa bersyukur kepada Allah Ta'ala sebab itu adalah nikmat Allah bagi, bersyukur dan terus beli. Dan baju-baju yang ada, boleh bagi dekat orang lain yang susah, yang memerlukan, dan itu tidak ada masalah. Maka kita minta kebaikan. Kalau dengan kita pakai baju, kita menambahkan keyakinan kita, nak buat kerja dakwah, nak buat kerja dengan baik, nak membantu orang dan sebagainya, maka itu kebaikan yang dibawa oleh baju, di baju itu. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah, dan aku juga minta berlindung daripada kamu daripada kejahatannya, kejahatan baju itu. Kalau baju itu tidak bagus dan tidak sesuai, ada baju yang ketat dan sebagainya kan, mungkin tidak elok untuk kita minta berlindung daripada kejahatan yang ada pada baju itu, ataupun wa syarri ma huwalah, ataupun kejahatan yang dibawa oleh baju itu. Mungkin ada orang sabotaj ke ataupun apa ke, wallahu alam, tetapi itu doa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita supaya kita minta ampun, kita minta lindung, kita minta kebaikan baju itu, kebaikan pakaian itu, dan kita minta kebaikan apa yang dibawa kesan daripada kita pakai baju itu, dan juga kita minta lindung daripada kejahatan dan ketidakbaikan baju itu, pakaian itu, dan juga kejahatan yang mungkin terdapat pada pakaian itu. Semoga kita terhindar daripada segala perkara yang tidak baik dan sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sorry, saya boleh ke saya respon sikit, ada satu dua soalan Boleh Ustaz. Boleh. Silakan. Betul. Jangan pakai Intan. Kalau saya tertinggal tolong tengok balik. Saya mula kat sini je. Jangan terlalu menarik perhatian. Betul. Pakaian dia tak boleh. Dalam satu hadis yang lain, Nabi menghalang kita daripada pakai pakaian yang dipanggil libasus syuhrah. Libasus syuhrah ni pakaian yang bila kita orang tengok, orang kagum dengan pakaian. Kita rasa yakin itu satu hal. Tapi kalau orang lain rasa yakin sehingga melupakan nak memulangkan kebaikan dan puja itu kepada Allah, satu hal. Yang kedua, pandangan orang yang dengki. Dan yang ketiga, kadang-kadang pakaian kita tu kadang-kadang biasa je, tetapi bunganya tu letaknya dekat tempat-tempat yang sensitif. Kan baju kurung, hati-hati beli baju kurung ke, beli baju yang plain, tiba-tiba ada bunga dekat situ, ada bunga dekat belah bawah sikit contohnya kan. Dia menarik perhatian orang untuk melihat part badan kita yang sepatutnya orang tak tengok. Itu sebab orang perempuan orang lelaki pun sama juga sebenarnya. Orang lelaki pun sama juga. Cuma orang lelaki ni, saya selalu buat perumpamaan orang perempuan ni pakai guni pun orang tengok. Pakai guni, orang tengok juga sebab dia perempuan. Tapi kalau orang lelaki pakai baju kebaya, duduk dekat rambut, accident orang. Orang muntah tengok. Orang lelaki pakai baju kebaya pun tak jadi, sebab orang lelaki ni ibaratnya macam tak ada apa-apa sangat sebenarnya pada dia. Allah bagi dia kelebihan dekat lain. Tapi orang perempuan ni dia menjadi fitnah kepada orang lelaki. Bukan orang perempuan tu fitnah, jangan salah faham. Maksudnya ujian. Fitnah maksudnya dengan membawa makna ujian. Maksudnya memang ujian. Orang perempuan ni pakai macam mana pun sebenarnya orang tengok. Jadi dengan sebab itu kena pilih betul-betul pakaian yang biasa-biasa je. Boleh pakai pakaian yang baru, tetapi jangan pakaian yang menarik perhatian orang. Tambah-tambah dengan corak-corak yang duduk dekat pada tempat yang tak sepatutnya. Tak sepatutnya. Lepas tu warna yang menarik perhatian orang. Bila dia lalu tu, daripada 10 orang nampak dia dulu. Contohnya. Kalau boleh elak lah, kadang-kadang kita tak perasan minta ampun daripada Allah Ta'ala lah. Kalau kita boleh elak, kita elak. Pakai kasut tumit tinggi pun satu hal juga. Ini pun sebenarnya saya tak tahu. Mungkin itu antara cara orang perempuan dia nak rasa dia berkeyakinan, tetapi wallahualam secara majoritinya saya tak tahulah itu memberi kesan ke tak. Wallahualam, kalau memberi kesan kena jaga-jaga juga sebenarnya.
saya selalu bincang juga benda ni, ada sembang-sembang orang sebenarnya poster badan orang perempuan ni sebenarnya dia dah okey dah sebenarnya yang Tuhan buat tu. Dengan cara berjalan dia kan, ada kadang-kadang ada orang mengajar bagaimana nak menjaga penampilan diri, lepas tu berjalan kena macam ni, sampailah kawan tu berjalan dah biasa dah elok dah, orang tak tengok pun, tapi bila dia berjalan dengan cara yang diajar tu orang mula tengok. Jadi itu mengundang masalah dan mengundang orang kata apa, tabarruz kita tu, walaupun kita dah tutup aurat tapi mengundang orang tengok kita. Yang kedua sebenarnya wallahualam siapa yang doktor kat sini, sebenarnya high heel ni sesuai tak untuk poster badan dan menjaga kesihatan tulang belakang apa semua. Saya duk tengok sebenarnya, kalau tidak saya bercakap tentang benda medical pun sebenarnya mungkin ada orang lebih arif, tetapi sebenarnya poster badan kita bila kita pakai kasut tumit tinggi sebenarnya membuatkan kita, saya minta maaf cakap, saya kena sebut juga, mungkin badan kita jadi macam tonggik sikit. So benda tu sebenarnya mengundang benda-benda yang tidak baik. Saya minta maaf cakap. Sebenarnya tak kira orang lelaki pun kalau pakai kasut tumit tinggi dia akan nampak macam tu juga. Tapi kalau orang perempuan lebih lagi kelihatan dan mengambil pandangan orang lain, dan saya minta maaf sangat-sangat kalau melampau sikit dari segi huraiannya, tapi saya harap kita semua diampuni oleh Allah SWT, diarahkan, termasuklah kita lelaki ke perempuan ke, minta Allah bantu kita untuk kita mengikut sunnah Nabi, mengikut cara pakaian yang dibenarkan oleh Islam. Kalau ayam pokok menandakan dia nampak malaikat betul ke, wallahualam saya ada terjumpa juga, tapi saya tak berani nak cakap sebab saya tak pasti dia tu. Saya pun dah terbaca juga benda tu dalam hadis kalau tak silap saya. Cumanya sama juga dengan isu anjing menyalak nampak syaitan tu, saya nak kena tengok balik. Saya ambil soalan ni, nanti saya akan cuba dapatkan jawapan dia. Dah banyak sebenarnya soalan-soalan saya tak nak jawab. Yang saya tak dapat jawab, saya tak berani, dan saya mengaku kata saya tak tahu, saya tak berani nak jawab. Nanti saya dapat jawapan, saya cuba beri maklumat ni insya-Allah ya. Puan Maimun, betul ke Ustaz, kalau betul doa apa yang kita nak baca kalau nampak malaikat? Tak tahulah. Kalau nampak syaitan, auzubillah. Kalau nampak malaikat, tak tahulah nak kata alhamdulillah, wallahualam. Yang nampaknya dia bukan kita. Kan? Jadi wallahualam saya tak mampu nak jawab benda tu. Minta maaf banyak-banyak Puan Maimun. Nanti kalau saya dapat jawapan, saya cuba salurkan jawapan tu insya-Allah. Lepas tu cantik tapi sakit ya. Cantik tapi sakit dan takut berdosa. Okey, yang lain pakaian mengikut bentuk tubuh memang tak sesuai. Dulu pun tak sesuai, sekarang pun tak sesuai juga. Cumanya dulu tu, sebenarnya kalau kita kata dulu dia tidak sesuai, sebenarnya kalau kita kata dulu sesuai, dia tak sesuai juga sebenarnya sebab isu tabarruj. Bila Allah turunkan ayat wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, sebenarnya memang dah ada isu di kalangan orang Arab sebenarnya tak pakai tudungnya, pakai pakaian yang ni, dan mereka pun dah termasyhur dengan gelik-gelik mereka dan sebagainya. Maka cara pakaian yang seksi-seksi sebenarnya zaman Arab pun dah ada dah. Saya duduk kat negara Arab pun ada juga orang Arab yang memang pakai jubah tapi tak pakai tudung, ada juga pakai jubah tapi ketat, ada juga, memang ada dah benda tu. Tabarruj memang ada. Cuma sekarang ni lebih banyak lagi dengan model-model yang fashion yang kita tak tahu nama apa. Maka kita minta Allah jaga kita lah, anak isteri kita dan sebagainya, minta Allah bagi kita kekuatan insya-Allah. Sepatutnya lelaki kena kawal penglihatannya. Betul, lelaki betul, lelaki memang kena kawal penglihatan, tetapi tanggungjawab orang perempuan pun ada juga sebenarnya. Sebab kalau orang lelaki je kawal penglihatan, maknanya orang perempuan boleh keluar tak pakai baju ke? So soalan itu adalah agak tidak ni lah, maksudnya setiap orang, maksudnya orang lelaki kena kawal penglihatan, betul sangat-sangat. Sebenarnya bukan orang lelaki saja kena kawal penglihatan. Dalam Quran memang sebut bukan orang lelaki saja kena kawal penglihatan, orang perempuan pun kena kawal penglihatan juga. Maksudnya sama-sama lelaki dan perempuan kena kawal penglihatan. Cumanya orang lelaki disuruh lebih lagi sebab orang perempuan, pada orang perempuan tu banyak tempat yang dia nak boleh tengok. Yang boleh menarik perhatian tu banyak sangat dekat orang perempuan. Dekat orang lelaki ni macam tiang lampu je, tak ada apa-apa sangat Allah jadikan. Alhamdulillah. Kami tak susah nak jaga aurat, tapi ujian kepada orang perempuan, moga Allah bagi pahala yang banyak lah kepada orang perempuan dengan sebab sabar dia. Bukan senang nak pakai tudung. Kami letak topi atas kepala pun panas, tarik keluar juga. Maka nak kawal penglihatan, orang lelaki kena kawal, lebih lagi orang perempuan pun kena kawal juga lebih lagi sebab orang perempuan pun lalu juga dekat kedai-kedai yang jual pakaian dalam orang lelaki, kena tengok orang tubuh orang lelaki. Kadang-kadang pergi ke Padang, tengok orang pakai seluar pendek pun kena kawal juga penglihatan. Maka tanggungjawab kepada orang lelaki dan perempuan ada, tetapi orang lelaki lebih tinggi lagi sebab dia berhadapan dengan satu makhluk Allah yang Allah ciptakan yang memang nak
nak dijadikan ujian kepada orang lelaki. Maka kita sama-samalah semua orang lelaki perempuan ada peluang masuk syurga insya-Allah, ada peluang diuji, ada peluang mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah Taala. Kita minta kita sama-sama dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Taala. Lelaki pakai seluar pendek terketat sama je lah, maksudnya tak boleh juga. Maksudnya menampakkan tubuh badan yang mendatangkan fitnah itu tidak boleh, tidak boleh. Itu sebab kita tengok pakaian-pakaian zaman Nabi dulu pun memang semuanya longgar-longgar. Memang kita tak boleh pakai pakaian yang ketat-ketat. Okey. Cumanya kadang-kadang bila saya minta maaf, macam saya main bola contohnya kan, itu sebab kita pakai kalau boleh pakai seluar panjang. Ataupun kalau syarat pertandingan tu kita pakai tight, kita pakai tight pun sebenarnya tidaklah ni sangat. Seluar pun atas sikit pada lutut dan kita pakai dengan knee guard supaya tak nampak tubuh tu macam orang kata memberi fitnah. So kadang-kadang susah juga. Tu kalau boleh pakai yang three quarter tu yang bawah lutut tu, kita pakai yang bawah lutut. So insya-Allah aurat kita minta, terima kasih Puan Intan, lelaki pakai seluar pendek atau ketat memang tak boleh juga, memang sama je. Hukumnya ada dekat orang lelaki, ada dekat perempuan. Orang lelaki kalau silap buat pun dia berdosa, orang perempuan pun sama juga berdosa. Sakit kasut, saya tak pernah pakai Puan Intan, tapi kalau Puan Intan kata sakit betih pakai, wallahu alam, tapi mungkin orang yang suka pakai high heel ni tak sukalah nak dengar, tapi hakikatnya macam itulah. Wallahu alam, kita minta lah Allah bantu kita insya-Allah. Lelaki pun kena hati-hati pakaian. Betul-betul. Banyaknya komen. Boleh dah bantu saya bagi ceramah lepas ni insya-Allah. Masa muda pakai okey, pakai sandal. Okey. Sebenarnya itu respon kepada benda yang kita bincang tadilah, pakai tumit tinggi dan sebagainya, dekat mana keperluan, dekat mana sebenarnya kita nak jaga. Sebenarnya itulah sabar tutup aurat, dan sekali lagi kita minta sama-sama Allah bantu kita untuk kita sama-sama kawal pandangan kita lah. Kita kawal pandangan kita, minta sama-sama Allah Ta'ala jaga penglihatan kita, segala panca indera kita lah insya-Allah. Semoga kita jadi orang yang salih-salihah insya-Allah. Kita banyakkan selawat hari ni hari Jumaat insya-Allah. Moga Allah rahmati kita, Allah berkati kehidupan kita di dunia dan akhirat insya-Allah. Setakat itu juga. Okay, terima kasih Amin, terima kasih Ustazah Jasmina. Okey, baik, alhamdulillah, syukran jazilan kasiran kepada Al-Fadhil Ustaz Azhar kita. Semoga beroleh manfaatnya untuk diri saya dan juga kita semua. InsyaAllah kita doa sama-sama, kita minta sama-sama kepada Allah. Sahaja apa yang kita lakukan, teguran yang kita buat sini adalah semata-mata kerana Allah SWT. Kita sayang semua kawan-kawan, jadi kita mohon untuk kita, diri kita sendiri dan juga kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, agar kita sentiasa berada di dalam landasan yang betul. Jazakumullahu khair kepada sahabat-sahabat semua. InsyaAllah semoga kita dapat diberikan kesempatan lagi untuk bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Azhar pada masa-masa yang akan datang. Jadi insyaAllah terima kasih kepada admin, Opah Sabah dan juga seluruh tim admin Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran. Kepada semua sahabat-sahabat yang datang pada hari ini, insyaAllah semoga beroleh manfaatnya. Saya mohon Ustaz, sekali lagi Ustaz, boleh kita sama-sama tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf atas salah silap saya ya. Insya-Allah jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.